Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sesi kali ini dapat kita bersama-sama untuk mengikuti teknik bagaimana cara kita nak menjawab soalan tasawuf Islam untuk peperiksaan SPM pada tahun ini. Dan insyaAllah saya akan bincangkan dengan panjang lebar, dengan detail sedetail-detailnya dengan kita akan bincangkan bagaimana cara untuk kita dapatkan skor yang terbaik, mendapatkan markah yang terbaik dalam tasawuf Islam SPM khusus ini. Dan saya harap pelajar-pelajar dapat mengikuti apa yang akan saya perkatakan ni dengan lebih tenang, lebih tekun, lebih relax, dan sediakan kertas dan pen untuk buat catatan skor A plus tasawuf Islam. Pelajar boleh dapatkan buku ni, saya akan sediakan linknya di bawah dalam ruang komen. Pelajar boleh ambil dapatkan buku ni. Okay. Saya akan gunakan buku ni dalam kita akan bincangkan tentang buku ni. Okey, format pentaksiran kita ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku ni. Kalau siapa yang dah ada tu boleh buka dan boleh rujuklah. Okey, kita format pentaksiran. Kita ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dia punya kod nombor dia 5226/1. Okey, kertas 1 berbentuk ujian objektif berstruktur. Dan kertas 2, dua kertas 2 5226/2 iaitu kertas 2 yang berbentuk ujian subjektif. Kertas 1 jenis instrumennya ialah ujian objektif, manakala kertas 2 jenis instrumennya ialah ujian subjektif. Kertas 1 item objektif terbagi pada 2, bahagian A aneka pilihan mudah dan bahagian B aneka pilihan kompleks. Manakala kertas 2 dia item subjektif. Pertama item respon terhad dan item berstruktur. Bilangan soalan, untuk kertas 1 dia ada 40 soalan dibahagikan kepada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 20 soalan objektif, soalan nombor 1 sampai soalan nombor 20, soalan aneka pilihan. Dan bahagian B soalan objektif berstruktur. Ini isi tempat kosong dan sebagainya lah. Dia bahagian B pun 20 soalan juga. Jadi semua sekali 40 soalan. Wajib jawab semua soalan. Manakala soalan kertas 2 ada 7 soalan, jawab 5 soalan saja, termasuk soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan yang lain. Okay, jumlah markah, kertas 1 markahnya ialah 40 markah. Maksudnya satu soalan tu 1 markah. Manakala soalan kertas 2 100 markah. Maknanya kalau kita dapat 40/40, kita telah menyumbangkan 29% pada keseluruhan markah. Manakala kertas 2 menyumbangkan 71%. Tempoh ujian, masa ujian, kalau kertas 1 1 jam 15 minit ataupun 75 minit.
Manakala kertas 2 jam 30 minit. 150 jam, 150 minit, 150 minit. Konstraknya ialah 50% pengetahuan, 50% pemahaman untuk kertas 1. Manakala kertas 2, pengetahuan 20%, pemahaman 40% dan kemahiran 40%. Cakupan konteks dia mencakupi semua apa yang kita belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Begitu juga kertas 2, benda yang sama. Manakala aras kesukaran soalan dibagi pada 3 aras, rendah, sederhana dan tinggi. Kertas 1 dan kertas 2 sama. Aras rendah ada 50%, aras sederhana 30% dan aras tinggi 20%. Lepas ni kita akan bincang. Saya akan terangkan secara lebih detail apa dia aras rendah, apa dia aras tinggi dan apa dia aras sederhana. Itu format pentaksiran secara umum. Jadi pada kali ini, sesi ini insya-Allah saya akan bincangkan, saya akan jelaskan dengan format kertas 1. Kertas 1 dahulu, lepas ni kita akan bincang kertas 2 pula. Okey, jadi kita akan bincang kertas 1. Okay, kertas 1, kod nombor ni ialah 5226/1. Item soalan ada 2 jenis. Bahagian A, aneka pilihan. Bahagian B, soalan struktur. Instrumennya ada 2 bahagian, bahagian A dan B. Markah penuh 40 markah. Masanya 1 jam 15 minit bersamaan dengan 75 minit. 75 minit ni kita jawab 40 soalan. Okay. 1 minit ni 40 soalan. Jadi soalannya adalah mengenai semua topik yang telah kita pelajari di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kita tengok bahagian A. Bahagian A tadi seperti mana saya katakan, dia merupakan soalan objektif. Jadi soalan objektif ini ada 2 jenis. Pertama, soalan aneka pilihan A, B, C dan D. Dan kedua, pilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang sesuai. Okey. Jadi kita tengok soalan bahagian yang pertama, soalan aneka pilihan A, B, C dan D. Okey, ini contoh soalan. Jadi tip dia, apabila kita dapat soalan, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, kita dapat soalan, pertama kita baca soalan. Okey, kita baca. Dan yang kedua, kita faham apa yang dikehendaki oleh soalan. Dan yang ketiga, kita cari kata kunci soalan. Kata kunci soalan. Okey. Garis kata kunci tersebut. Kemudian yang keempat, barulah kita jawab soalan tersebut. Contoh, kita tengok contoh soalan nombor 1 ni. Kita cuba apply kan. Kita cuba 4 step ni. Pertama, kita baca kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Kata kuncinya ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Garis. Meliputi langit dan bumi. Okey. Pernyataan di atas menerangkan konsep. Dia nak konsep. Pertama, syumuliyah. Okey, kalau syumuliyah ni salah, kita potong. Apa tujuan kita potong? Supaya dia tidak mengelirukan kita dan ruangan untuk jawapan tu dah berkurang. Jadi 3 pilihan. Okey, yang kedua, Rabbaniyah. Rabbaniyah ni ketuhanan. Dia juga salah. Okey, ketuhanan. Rabbaniyah ni ketuhanan. Syumuliyah ni lengkap dan sempurna, lengkap. Uluhiyah. Kekuasaan Allah meliputi uluhiyah pun salah. Uluhiyah ni ialah Allah yang Maha Esa. Rububiyah. Rububiyah ni Allah yang memelihara dan menguruskan alam. Okey, jawapannya ialah rububiyah. Okey.
Yang soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, sesuatu yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan. Okey. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci yang kedua ialah perkataan, perbuatan atau pengakuan. Okey. Perkataan di atas merujuk kepada wahyu. Wahyu ni salah. Sebab apa wahyu salah? Sebab perbuatan Rasulullah SAW. Dan pengakuan. Salah, kita potong. Ulul azmi juga salah. Sebab ulul azmi ni ialah gelaran bagi Rasul. Kita potong. Al-Quran juga salah. Sebab wahyu salah, maka Al-Quran pun salah. Dan jawapan yang sebenar ialah sunnah. Sebab dia berhubung dengan Rasulullah SAW. Okay. Soalan nombor 3. Berikut antara sifat-sifat mustahil bagi Rasul kecuali. Okey. Kunci yang utama ialah kecuali. Kunci utamanya ialah kecuali. Dan kunci yang kedua ialah sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Okey, dia nak sifat mustahil. Berlawanan. Kecuali ni dia lawan balik. Kalau mustahil, dia sebenarnya dia nak sifat yang wajib. Dia lawan tu. Okay? Akan berlawan. Al-Kizbu ni pendusta. Sifat mustahil. Kecuali. Jadi salah. Al-Kitman ni bodoh. Salah juga. Al-Fatana ni bijaksana. Okey, ni jawapan sebenar. Kita jawab kat mana? Bukan jawab kat sini ya. Kita jawab dia dah disediakan. Dah disediakan kertas jawapan di belakang sekali. Okey. Al-Khianah juga salah. Dan soalan nombor 4 pun begitu juga. Antara berikut ialah yang utama ialah kecuali. Antara berikut ialah pemikiran yang selaras. Pemikiran yang selaras dengan kehendak syarak. Okay, jadi sebenarnya dia nak ni yang tidak selaras. Yang tidak selaras. Tidak selaras. Berfikir untuk memajukan agama, bangsa dan negara. Ini selaras dengan kehendak syarak. Okay, ini salah. Kita nak yang tidak selaras. Berfikir tentang kebesaran Allah. Okay, ini betul. Selaras dengan kehendak syarak. Berfikir untuk mencipta sesuatu. Okay, ini pun selaras dengan kehendak syarak. Berfikir mengizzat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan yang betul. Okay. Itu cara dia. Cara dia untuk kita menjawab soalan. Yang ni pun begitu juga. Antara yang berikut hikmah penetapan hukum makruh. Dia nak hikmah kebaikan. Hikmah hukum makruh. Hikmah hukum makruh. Memberi pilihan kepada seseorang untuk melakukan. Makruh ni ialah perbuatan yang digalakkan untuk kita tinggalkan. Memberi pilihan kepada seorang untuk melakukan ibadat. Pilihan pada seorang untuk melakukan ibadat. Ini harus. Salah. Untuk menggalakkan manusia terjerumus kepada perbuatan haram. Ini makruh. Ini jawapan dia. Menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Ini ibadat. Supaya ibadat diterima oleh Allah. Ini tak ada berkenaan. Jawapannya B. Seterusnya soalan nombor 19. Pilih padanan jawapan yang betul. Yang betul. Okay. Jenis ibadat. Pilih jawapan yang betul. Jenis ibadat. Contoh. Ibadat khusus belajar. Belajar ibadat khusus. Okay. Tengok dulu. Ibadat umum berzikir. Ini salah. Berzikir ni ibadat khusus. Bersedekah ibadat khusus. Ini pun juga salah. Okay. Berdoa ibadat umum. Ini pun salah juga. Berdoa ni ibadat khusus. Jawapan sebenar ialah A. Apa kaedah kita nak kenal?
Macam mana kita nak kenal itu soal ibadat khusus ataupun ibadat umum? Ibadat yang kita belajar dalam tasawuf ni ada dua, ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus ialah ibadat yang menghubungkan manusia, hamba dengan Allah secara langsung. Secara langsung. Kalau ibadat umum, ibadat yang menghubungkan perbuatan baik ataupun ibadat yang menghubungkan manusia dengan Allah secara umum, iaitu mesti melalui masyarakat, melalui orang lain, melalui masyarakat. Nak buat ibadat tu, dia kena melalui orang lain. Okey. Dia tak boleh direct dengan Allah. Misalnya bersedekah. Bersedekah ni apabila kita nak bersedekah, kita memerlukan orang lain, masyarakat. Dia lebih kepada kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Ibadat umum ni dia lebih kepada kepentingan masyarakat, kehidupan dan bermasyarakat. Okay. Nombor 20, antara yang berikut yang manakah langkah terbaik untuk meningkatkan kualiti ibadat? Meningkatkan kualiti ibadat, langkah yang terbaik. Ini kunci dia yang perlu kita gariskan. Okey. Cara meningkatkan kualiti ibadat. A, membezakan di antara ibadat umum dengan ibadat khusus. Ada apa ni? Salah ni. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang suatu ibadat. Ini betul-betul cara ni. Cara. Sentiasa mengikuti perubahan semasa. Salah. Melakukan ibadat mengikut kemahuan. Ini lagi kita tidak salah. Okey. Jawapannya ialah B. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, soalan aneka pilihan A, B, C dan D. Okey, yang kedua, pilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang sesuai. Okay, ini dia dah bagi 1, 2, 3 ni. Ini pun sama, kaedah ni pun sama. Pertama baca, okey, manakah terbit ciri-ciri kesempurnaan ibadat. Ciri-ciri kesempurnaan ibadat. Memenuhi tuntutan syarak. Okey, ni betul. Okey, kalau yang satu betul, tengok bawah ni. Kalau tak ada nombor 1 tu salah, kita potong terus. Yang kedua, niat ikhlas kerana Allah SWT. Okey, ni betul. Ikhlas kerana Allah. Tidak ada nombor 2, salah. Ya, tak ada nombor 2. Ihsan semasa melakukan ibadat. Okey, ihsan ni apa dia ihsan? Okey. Kita tengok yang keempat. Melakukan ibadat secara berjemaah. Berjemaah. Okey, ini pun salah sebab bukan ibadat tidak semestinya dilakukan secara berjemaah. Hanya solat saja yang lebih baik kita berjemaah. Manakala ibadat lain seperti berdoa, berzikir, baca Quran tidak memerlukan kita melakukannya secara berjemaah. Jadi yang ini salah, nombor 4 ni salah. Yang nombor 4 kita potong. Apa yang sebenar ialah A. Ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan ni kita melakukan ibadat itu seolah-olah kita melihat Allah, ataupun kita bayangkan, kita rasakan masa kita melakukan ibadat itu Allah melihat kita. Itu ihsan. Soalan nombor 13. Manakah ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam? Digalakkan oleh Islam. Ciri-ciri pekerjaan. Okay, yang pertama, pekerjaan yang mudah dilakukan. Ini salah mudah dilakukan. Islam bukan suruh kita buat soalan yang mudah saja. Semua sekali kena buat. Okay? Ada nombor 1 salah. Jadi semua ada nombor 1 kecuali D. D saja yang betul. Cuba tengok nombor 2. Pekerjaan yang menepati kehendak syarak. Betul. Betul. Pekerjaan yang tidak mencemarkan alat sekitar. Okey, betul. Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam. Okey, dia panggil D. Okey, ini cara kita nak menjawab soalan.